Kembali bersama kami, selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga negara Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan di awal pagi tadi, Hana, kita telah bincangkan sedikit tentang gelembung pelancongan. Ya. Dan kita akan membincang lebih lanjut tentang gelembung pelancongan, bagaimana ia akan memberi kesan kepada sistem kesihatan kita juga. Kita akan bersama dengan Dr. Uthman Warijo, Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Jawatan Kuasa Penganjuran Program Derma Darah Perdana. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat pagi Hana dan Taren. Doktor, berkaitan dengan gelembung pelancongan ini, apakah pandangan doktor sendiri tentang bagaimana ia bermula dan apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk rakyat yang ingin melancong? Ya, terima kasih. Gelembung pelancongan inilah satu inisiatif kerajaan sebagai satu kaedah untuk mengembalikan kelestarian ekonomi di negara kita. Ini tidak bermakna bahawa ketika ini kita telah selamat sepenuhnya daripada ancaman pandemik COVID-19, tetapi untuk keperluan kelangsungan kehidupan rakyat, maka kita mulakan inisiatif ini dengan memilih Langkawi sebagai lokasi rintis bagi pelancongan domestik mulai hari ini. Dan doktor, kita tahu semestinya semua orang merasa stres kerana terlalu lama duduk di rumah dan setelah kelonggaran diberi untuk keluar, adakah ia relevan dan haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk pergi bercuti beramai-ramai, doktor? Ya, memang kita telah dapat mengesan bahawa ramai yang telah stres, telah berasa ketegangan kerana berada di rumah yang lama, ada setengah yang tidak dapat bekerja sebagaimana biasa. Jadi peluang yang diberi ini memang patutnya diambil oleh kita semua, oleh terutama sekali mereka yang merasa tekanan itu. Walau bagaimanapun, kita perlu memilih lokasi-lokasi yang lebih selamat. Contohnya, kalau sekarang ini kita buka Langkawi, kita pilihlah lokasi-lokasi pelancongan ataupun rekreasi yang tidak sesak, yang tidak sempit contohnya. Sambil itu kita terus melaksanakan nasihat-nasihat seperti pemakaian pelitup muka dan juga mencuci tangan dengan lebih keras. Baik, kita baru difahamkan bahawa adalah diperlukan juga untuk semua yang bakal melancong nanti membuat saringan COVID-19 terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti pelancongan yang dirancang. Pandangan doktor mengenai unsur baru yang diperkenalkan walaupun agak lewat sedikit kepada inisiatif gelembung pelancongan ini? Ya, pada saya ia satu pendekatan yang baik dan perlu. Terutama sekali penduduk di Langkawi sendiri pun sebenarnya masih terasa nervous dengan perkembangan pembukaan pelancongan ini. Bagaimanapun, kalau kita boleh mematuhi SOP, insya-Allah keadaan akan lebih selamat. Dan dengan penambahan keperluan ujian RTK, ujian saringan ini, itu akan menambah keyakinan bukan sahaja pihak penduduk Langkawi dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Langkawi, tetapi juga pelancong sendiri. Kita yang datang dari luar Langkawi juga akan merasa lebih yakin kerana selain daripada rakan-rakan pelancong kita yang lain telah lengkap dengan suntikan vaksinasi, dalam masa yang sama mereka juga telah negatif dalam ujian ataupun saringan COVID-19. Bercakap tentang penduduk Pulau Langkawi itu sendiri, doktor, apakah kadar pemvaksinan untuk penduduk tempatan pada ketika ini? Ya, terima kasih. Yang terkini pencapaian di Langkawi untuk umur 18 tahun dan ke atas lengkap suntikan adalah 89.3%. Ini adalah status 2 hari lepas. Yang semalamnya kita masih tunggu lagi. Itu yang diumumkan oleh pihak CITF, 89.3%. Dan yang menerima satu dos, yang maknanya yang belum lengkap, telah melebihi 90%.
Alhamdulillah. Pada pandangan doktor, perlukah keluarga yang mempunyai anak-anak kecil harus mempertimbangkan perjalanan mereka untuk pergi bercuti ke Langkawi, kerana kita tahu kes-kes yang dijangkiti kepada anak kecil ini agak tinggi sebenarnya doktor. Pandangan doktor bagaimana? Ya, secara umumnya memang kita benarkan untuk kanak-kanak yang bawah 18 tahun dengan syarat mereka ini bersama-sama dengan keluarga atau penjaga. Dan mereka juga sentiasa mengamalkan nasihat-nasihat kita seperti pemakaian tutup muka, mengelakkan daripada tempat yang sesak dan juga yang sempit, ya, dan bergerak membasuh tangan. Ya. Itu nasihat-nasihat kita. Ketika secara pribadinya, saya berpendapat bahawa ibu bapa masih perlu juga untuk berhati-hati, terutama anak-anak kita yang masih kecil, ya, yang bawah 2 tahun, ya. Jadi kalau kita membuat keputusan untuk melancong ke Langkawi, lokasi yang perlu kita pergi itu, kita perlu pilih lokasi-lokasi yang biasanya tidak sesak, satu, dan yang keduanya lokasi-lokasi yang kita boleh pergi bersama-sama, memastikan gelembung ataupun bubble yang kita bawa itu intact, tidak pecah. Ya, bubble maksudnya kita selamat, sihat ketika di rumah, ketika di Langkawi juga kita selamat, sihat, kita tidak ada kontak secara fizikal, secara dekat atau apalagi persentuhan dengan orang lain, dengan keluarga lain, dengan pelancong lain, dengan pengendali-pengendali lain sepanjang masa di Langkawi. Dan insya-Allah dengan itu kita akan terus sihat ketika kita balik daripada melancong nanti. Kemudahan-kemudahan pelancongan yang tersedia di Langkawi seperti yang kita lihat tadi, kabel car, pemandangan indah dan juga kawasan-kawasan seperti Crocodile Farm dan sebagainya. Adakah mereka telah pun bersedia untuk menerima pengunjung dengan pengenalan SOP baru? Kerana penjarakan itu penting. Walkway ataupun laluan-laluan masih lagi mungkin seperti keadaan sebelum pandemik. Jadi bagaimana akan disusun atur gerakan para pelancong yang bakal tiba nanti supaya adalah bersesuaian dengan keadaan semasa? Ya, sebenarnya kita dimaklumkan bahawa pihak LADA, Perbadanan Pembangunan Langkawi, telah ada inisiatif pensijilan MySafe. Ya, pensijilan MySafe ini adalah satu inisiatif yang terbaru oleh LADA untuk memastikan bahawa penyedia-penyedia ataupun penyedia tourism ni, pelancongan ini, lokasi-lokasi pelancongan ini telah dilatih dan tahu tentang bukan saja SOP tapi juga bagaimana hendak melaksanakan SOP itu dalam masa yang sama, memastikan pelancong yang menggunakan kemudahan pelancongan berkenaan telah akan selamat, ya, dan terhindar daripada jangkitan. Jadi tempat-tempat yang lokasi-lokasi disebutkan oleh Terence tadi, saya percaya telah mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan MySafe Langkawi itu. Dan pastinya ramai tidak sabar untuk pergi ke Langkawi. Pada pandangan doktor, perlukah mereka menggunakan pengangkutan awam seperti kapal terbang ataupun menggunakan kereta sendiri saja untuk mengurangkan risiko? Ya, kalau mengikut SOP, kita boleh menaiki kapal terbang dengan sendiri, secara bersendirian. Tetapi bagi mereka yang tinggal di luar Kedah dan Perlis dan memilih untuk mengikut jalan darat, perlu untuk melancong melalui agen pelancongan. Ya, melalui agensi pelancongan. Dan pada pandangan saya ini adalah satu langkah yang baik pada peringkat awal ini, terutamanya bagi memastikan SOP dan juga gelembung yang kita bentuk tu, gelembung perjalanan kita itu, gelembung yang selamat itu akan terus dapat kita jagai. Satu ketika dulu diumumkan bahawa Phuket akan dibuka kepada pelancong dan di Thailand itu adalah gelembung pelancongan pertama. Namun kerana virus ini adalah virus airborne, masih ada jangkitan baru yang dikesan setelah penerimaan pelancong-pelancong yang telah pun negatif apabila mereka berlepas daripada negara asal. Jadi sekiranya perkara ini berlaku, adakah fasiliti kesihatan di Langkawi telah pun bersedia
menerima apa-apa kemungkinan. Ya, terima kasih Terence. Bagi pihak Kementerian Kesihatan, kita ada mempunyai pusat CEC COVID-19 Assessment Center yang mencukupi di Klinik Kesihatan Kuah, dan kita juga ada PKRC yang besar ketika ini mempunyai 120 katil dan pengisian kurang daripada 10 kita boleh isi di situ, dan boleh dikembangkan lagi, boleh ditambah lagi apabila perlu. Dalam masa yang sama, hospital kita, Hospital Sultan Dah Maliha juga mempunyai bilangan katil yang ketika ini pengisiannya masih rendah. Pengisian katil COVID-19 kita adalah pada tahap kurang daripada 30%, dan bagi yang memerlukan rawatan rapi, ICU kita juga ketika ini diisi oleh 2 pesakit, sedangkan kita menyediakan 9 katil pada masa ini. Dan kita setelah bersedia untuk menambah kemudahan-kemudahan berkenaan seperti yang telah diumumkan oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kita juga ada engagement, ada persetujuan dengan pihak swasta untuk menyediakan PKRC swasta di hotel yang tertentu. Dan jadi mereka yang memilih untuk tidak mahu ke PKRC awam, maka boleh di PKRC swasta. Dan dan bagi mereka yang memilih untuk memilih hospital, tidak mahu tinggal di hospital Langkawi juga, kita ada kemudahan untuk rujukan menggunakan kapal terbang ke hospital-hospital swasta yang bersedia untuk menerima kes COVID. Baik. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Selamat Hari Malaysia kepada Doktor seisi keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia. Semoga mereka yang buat perjalanan ke pelancongan hari ini sila lakukan persediaan awal. Elakkan tempat yang ramai orang sebenarnya. Ya, dan kita akan berehat seketika. Akan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebentar lagi kita akan kembali dengan kadar yang segera. Kita akan melintas langsung ke Sabah dan Sarawak.